Assalamualaikum. Lanjutan daripada momen-momen uh, terindah saya di UTM Skudai ialah berkenaan mergas tua. Dalam UTM ni sebenarnya dia portion yang bangunan ni sikit je, tapi dia dikelilingi oleh ladang. Ada satu tempat tu kita biasa nampak kalau kita parking kereta dekat S46 ke apa ke, kita akan nampak monyet berkeliaran dengan keluarga-keluarganya lah. Dia akan membongkar, menyelongkar sampah-sampah dan apa. Cuma satu masa tu saya tak pernah lah ada problem dengan monyet ni. Bila kita jalan ni dia lari lah. Cuma pada satu masa tu saya terserempak dekat D05. Monyet tu bertatap muka dengan saya, mata dengan saya. Dia terperanjat, saya pun terperanjat. Lepas tu dia macam nak mencekau saya lah. Saya pun undur lah. Saya pergi kat D06. Saya turun tangga. Mula dekat 4 kan, saya turun tangga. Saya nak lalu jalan bawah. Tiba-tiba dia pun turun bawah. Alamak, macam nak kejar saya ke atau macam mana. Lepas tu saya turun lagi sampai tingkat 2. Saya pergi ke tangga D05 tengah-tengah tu. Saya di atas, baru monyet tak ada. Masa tu saya dah fobia lah. Alamak, jangan jumpa monyet ni lagi. Dia ingat saya ni musuh dia. Padahal saya nak lalu je kan. Itu cerita monyet di D05, D06. Monyet ni selalu songkar sampah lah. Satu ketika lagi saya pergi ke balai cerap UTM. Saya nampak jalan dia best, bukit naik atas. Lepas tu terfikirlah kalau ni best ni jogging ni kan. Tapi bila saya turun dekat balai cerap tu, monyet punyalah banyak. Saya tanya orang tapi belum ada jawapan. Adakah monyet ni akan mengejar kita atau tidak? Kan ya, kalau saya jalan jogging ke apa, dia kejar, nak minta tolong siapa kan. Itu cerita pasal monyet di UTM. Haiwan kedua yang berhabitat di dalam UTM ni adalah babi hutan. Babi hutan, saya satu masa tu saya ada bas daripada bas pelajar Jepun yang bergerak dari Singapura ke Kuala Lumpur masuk ke UTM Skudai. Mereka sampai pukul 12.30 malam. Jadi mereka tak tahu mana nak pergi scholars in apa. Saya pun dengan orang rumah tunggulah depan pintu pagar gate 2 tu, pintu pagar utama. Saya parking situ, saya mati reja, saya tunggulah. Tiba-tiba depan saya ni, daripada pintu pagar tu, berpuluh-puluh babi hutan lalu. Yang kecil, yang besar, yang macam mak dia, bapak dia, tok ni dia semua ada. Lalu daripada pintu pagar tu naik bukit, pergi ke pokok-pokok di atas bukit tu lah. Sekarang pokok-pokok tu dah ditebang. Tengah cerita dia nak buat kebun. Okey. So banyak babi hutan ni dalam UTM. Okey, tu babi hutan di dalam UTM. So kadang pelajar-pelajar Jepun ni yang datang beritahu kami, dia fascinating kan. Dia tengok, dalam UTM ada. Diorang yang paling heran sekali, ada kitano, ada kucing. Banyak kucing manja kat dalam UTM. Mereka heran ada kucing banyak dalam UTM. Mereka nampak monyet, mereka nampak monitor lizard, biawak dan babi hutan. So hebat jugalah Universiti Indonesia ni kan, ada macam mini zoo. Oh, dulu ada ni ladang rusa, tapi sekarang dah tak ada lah. Semenjak PKP tu dah tak ada. Bestnya kalau ladang rusa ni ada banyak berkembang.
Untung-untung boleh dibuka um, free roaming dalam UTM ni, ala-ala Nara di Jepun. Cantik juga tu. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Tambahan kepada momen-momen dan kenangan dalam UTM ni, pada waktu dahulu saya heran kenapa pelajar-pelajar tahun 1 tidak dibenarkan membawa kereta, dan selalunya tidak dibenarkan tinggal di luar daripada universiti. Saya macam tak heran juga kenapa jadi macam tu. Macam tak logik pula. Kalau ada kereta, kalau ada lesen, bolehlah bawa kereta kan, untuk belajar, pergi kelas apa semua. Rupa-rupanya saya disedarkan oleh memang statistik lah kira, kerana pelajar tahun 1 selalunya kalau apabila mereka baru ambil lesen, mereka akan bawa extra slow ataupun extra dangerous. Mereka akan brake tiba-tiba, mereka akan ambil lane kanan, lane kiri tanpa signal, dan pendek kata mereka tidak membawa kereta dengan berhemah lah, sama ada terlalu laju atau terlalu slow, dan tidak signal dan sebagainya. Jadi memang logik, saya setuju sekarang kenapa pelajar tahun 1 tidak dibenarkan membawa kereta di dalam college, dalam kampus, kerana kematangan mereka, darah panas mereka tak boleh bawa slow dan tidak berhemah dalam pemanduan. Jadi jangan marah, walaupun semua kisah-kisah ni saya ceritakan pasal haiwan, tapi saya selitkan juga pasal makhluk pelajar tahun 1 ini. Terima kasih. Oh ya, pasal pelajar tahun 1, pemanduan pelajar tahun 1. Mereka ni oleh kerana mereka tidak berhemah dalam pemanduan, tidak ada defensive driving. Kalau kita langgar jurang, bapa mereka, ibu mereka, pakcik mereka, abang mereka, semua akan kontak kita. Kenapa awak langgar anak saya? Awak tak tahu memandu ke apa semua? Padahal kalau diletakkan dalam kes disiasat, salah mereka. Itu satu. Lepas tu kalau mereka yang langgar kita, mereka yang salah, kita pula diminta ganti rugi. Macam tak logik. Itulah sebagai tambahan kisah pelajar-pelajar yang baru pas lesen, yang memandu dalam UTM ni yang memang banyak kenderaan. Terima kasih. Satu lagi curhat ini ialah apabila mereka yang bersalah, kita nak bawa kes ni kepada siasatan polis, mereka akan merayu. Tolonglah jangan buat kes polis, pasal dia lesen ni dia akan digantung, dia susah nak bergerak, dia budak baru belajar, dia budak muda, semua benda tu lah akan keluar macam drama kan. Sabar je lah. Terima kasih.